Kalau kita dah mula tengok satu, kita tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi. Kalau baca Quran 1 jam tu dah habis dah 1 juzuk tu. Tapi tengok TikTok, tengok IG, tengok Reels ni 1 jam tak dapat apa pun. Yang dapat seronok sekejap. Lepas tu resah gelisah yang memanjang. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Benarlah ada orang kata ni dajjal mata satu ni. Sebab skrin memang satu, tak ada dua. Ke ada orang beli telefon 2 skrin? Satu skrin boleh lipat, itu tetap satu skrin. Semua kerosakan ada dalam ni. Nak jadi rosak dari sudut apa? Semua ada dalam ni. Kalau iman kuat, insya-Allah boleh tapis. Walaupun yang besar tu umur 17, saya tak bagi telefon. Tak ada satu pun media sosial. Minta nak buka IG, minta nak buka akaun TikTok, minta nak buka ni. Saya tak bagi. Saya suami isteri tak bagi. Nak telefon, tak bagi. Kawan-kawan semua ada telefon dah Umi. Saya tak bagi. Kat sekolah memang ada guna tab, tetapi hanya untuk belajar. Dan kami memang sentiasa awasi. Tak benarkan dia download apa-apa. Kalau nak berhubung dengan kawan dia pun guna saya punya media sosial. Saya bukan tak percaya pada anak, tapi saya menjaga dan berhati-hati. Kalau anak kecil kita darjah sekolah menengah, dah biasa tengok pendedahan aurat, pergaulan bebas, peluk, cium, benda-benda maksiat. Lama-lama hatinya dah tak rasa apa-apa tengok maksiat. Padahal sepatutnya hati anak kita yang bersih suci ni, bila tengok benda yang kotor, benda maksiat, bila tengok dia, Allah Akbar Umi. Pengakuan berzina ramai, pengakuan minum arak ramai, pengakuan tengok benda lucah ramai, pengakuan paling banyak melakukan onani selepas tengok benda lucah. Ketagihan yang mana semua ni parent tak tahu. Bila tanya punca, semua phone. Punca semua daripada telefon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada dekat dan jauh, dan yang hadir secara live, sama ada di FB ataupun di TikTok. Masya Allah. Apa khabar semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tanya lagi sekali. Wahai para wanita, perhiasan dunia terindah, wanita yang salihah, bakal bidadari di jannah. Apa khabar semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita tengok kehadiran tu sangatlah mengejutkan. Pada hari ni kan hari bekerja, tapi sebab cuti sekolah. Dan ramai juga ni di kalangan suri rumah. Betul ke betul? Masya Allah. Jadi bersyukur dan terima kasih pada suami kerana membenarkan me time ni, datang jalan-jalan ni. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pengorbanan isteri, suami, seluruh keluarga, semua penganjur Allah nilai sebagai satu ibadah. Alhamdulillah, muslimat sekalian. Saya tadi tu bila dah sampai depan tu, anak-anak dah start nasyid, saya tak keluar-keluar lagi. Sebenarnya kurang sihat. Boleh nampak kot muka ni macam sembab. Boleh. Orang perempuan suka perhati kan? Sembab tak sembab. Kadang jumpa tengah jalan. Ustazah, kenapa kulit nampak gelap? Yang tu pun ditekuk, Ustazah, kenapa nampak tembam sekarang? Ustazah, nampak ni. Orang perempuan mesti dia punya mata tu dia tengok benda-benda macam tu dulu. Subhanallah. Tak ada masalah menunjukkan perempuan ni cakna, prihatin kan? Sayang. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, balik daripada Ghana, malam tu sampai, esok tu program dah penuh, pagi malam, sampai hari ni. Apabila kita lawan fitrah perlu rehat, jet lag tu, beza 8 jam, perjalanan balik 30 jam daripada Ghana tu sampai Malaysia. Tapi kerana jadual tu, komitmen tu, amanah tu banyak, jadi kita paksa diri. Tetapi sekarang badan dah mula bagi signal. Kita tak sihat, kita jadi, adalah beberapa Allah bagi tubuh badan ni secara semua, jadi bagi kita signal kita sebenarnya perlu rehat dan sebagainya. Namun kalau tengok jadual saya minta dengan PA, dah penuh sampai sebulan Ramadan, setiap hari, termasuk Sabtu dan Ahad. Kadang-kadang kita memang buat kosong dah, ada hujung minggu kosong. Tapi ada je pihak yang merayu-rayu, yang minta sungguh-sungguh, yang masuk melalui mak saya tak boleh tolak. Yang masuk melalui suami, ni lagi kabel besar. Yang masuk melalui sini-sini, akhirnya kita terima-terima, tengok penuh juga. Jadi saya mohon maaf, masuk tadi tu kan biasa saya ceria, buat-buat lah, tapi kan macam Ustazah masuk macam sedih. Jadi janganlah sedih ya. Saya sangat gembira dan bahagia. Saya akan cuba beri yang terbaik.
Tapi mungkin hari ini saya tak mampu nak buat macam kuliah di tempat lain sebelum ni, untuk saya jumpa semua orang. Biasa lepas kuliah saya akan jumpa semua sampai 2-3 jam. Orang semua dah balik, saya orang terakhir tinggal. Maksudnya muslimat akan beratur dan kita salam, mungkin ada nak rakam kenangan. Tapi saya rasa hari ini saya tak mampu nak buat macam tu. Tak apa ke? InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lain kali. Janganlah pula rasa ustazah milih-milih, surau ni ustazah tak buat macam tu, masjid tu ustazah buat gini. Tak, saya tak pilih. Kalau boleh saya nak buat semua. Dan mungkin ini kali pertama saya buat permintaan macam ni. Sebab puan-puan beratur dah penat. Saya berdiri tanpa henti 2-3 jam. Dan setiap orang ada hajat, dia akan meresap banyak tenaga saya. Sedangkan ada lagi program selepas ini. Jadi saya mohon maaf bagi tahu awal-awal, supaya tak kecewa di hujung. Ke dah kecewa sekarang? Kita bertemu di sini kerana Allah, kerana Rasulullah. Kita mula dulu dengan bacaan doa masuk masjid benih. Sebab ini masjid, walaupun kita sebut surau. Masjid maksudnya tempat sujud. Di sini kan tempat sujud. Dan disebut musalla, tempat solat. Jadi sini tempat sujud, tempat solat. Masjid juga ni. Jadi baca doa masuk surau, masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dia, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu, pintu rizqimu, pintu pengampunanmu, pintu kasih sayangmu, pintu keberkatanmu, pintu syurgamu ya Allah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, fi hadzal musalla, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Para muslimat sekalian, sebarkanlah dalam IG, dalam grup-grup tertutup, dan buat sabaran ayat WhatsApp. Itu wajib. Sebarang ayat WhatsApp. Subhanallah, muslimat sekalian. Saya pun muslimat. Saya pun wanita, macam muslimat, sama saja. Ada perasaan yang sama, ada cara berfikir yang sama. Perempuan kebaikannya lebih kurang je. Betul atau tidak? Subhanallah. Kadang-kadang kita ni emosi lebih melebihi akal. Betul ke betul? Kadang mulut tu merungut je, tapi kerja buat. Betul ke betul? Kalau macam tu ikhlas ke tak ikhlas? Ikhlas. Ui, jangan berani cakap tak ikhlas. Jangan sabotaj diri sendiri. Kan kita dah cakap selalu, mulut bisi ni bukan tak ikhlas, ikhlas. Betul lah tu, ikhlas tu. Saya pernah baca ya satu kalam ulama. Jangan dikatakan orang yang merungut itu tidak ikhlas. Boleh jadi hatinya ikhlas. Dan jangan dikatakan orang yang senyap tu ikhlas. Boleh jadi dalam hatinya tidak ikhlas. Seronok tak dapat ayat tu? Lega tak rasa? Jadi bolehlah sambung mengut-mengut tu ya. Masya Allah. Muslimat yang terbaik adalah kurang merungut dan hati yang ikhlas. Tapi kadang orang perempuan mulut tu bising-bising sebab itulah cara dia meluahkan. Kadang dia cakap seorang-seorang. Kadang bila dia cakap, walaupun dia tahu suami dia buat-buat dengar, anak-anak pun macam buat-buat dengar, tapi dia rasa puas lepas tu. Walaupun dia cakap seorang-seorang, dia tahu Allah Maha mendengar. Kadang kita merungut, kita membebel, kita rasa macam tak apalah, Allah Maha mendengar. Tapi kalau kita tak merungut pun, Allah tahu apa lintasan hati kita. Masya Allah. Muslimat, kita ni banyak dosa. Betul ke betul? Dia tak rasa berdosa tu. Apa ustazah, saya rasa tak ada, semalam tak ada buat dosa apa-apa. Hari ni pagi lagi. Subhanallah, tak lepas daripada dosa. Kita ni banyak dosa. Dosa yang lama, dosa yang baru. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak. Dosa yang ingat, dosa yang lupa. Banyak ingat ke banyak lupa?
Banyak lupa. Kalau saya tanya dosa apa yang dibuat minggu lepas, tak ada rasanya. Bulan lepas lagi lupa. Tahun lepas lupa. Masa sekolah menengah, masa sekolah dah balik, masa universiti, dosa dengan jiran, dosa dengan suami, dengan anak, dengan ibu ayah, dengan kawan-kawan. Kalau nak dihitung banyak sangat dosa kita. Tapi kenapa Allah pilih kita pada pagi ini berada di rumahnya? Allah tetap pilih kita. Nama kita, roh kita, jasad kita, Allah lorongkan, Allah mudahkan, Allah kuatkan kaki kita melangkah. Kita datang sini bukan kerana kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Allah boleh buat kita sakit, Allah boleh buat kita stroke, Allah boleh buat halangan-halangan untuk kita sampai. Tetapi Allah memudahkan semuanya. Allah kuat sihatkan tubuh badan kita. Akhirnya hajat kita untuk datang ke sini, lalu kita kena sama-sama betulkan niat kerana Allah. Sebab Allah lah yang datangkan kita ke rumahnya. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya orang ataupun tetamu yang hadir ke masjid, ke surau adalah tetamunya Allah, maka Allah lah yang berhak memuliakannya. Jadi yang sedang memuliakan kita saat ini adalah Allah. Siapa kita untuk dimuliakan Allah? Kita sangat hina, kita sangat kotor, kita banyak dosa. Tetapi kerana Allah mendahulukan kasih sayangnya, pengampunannya, rahmatnya, lalu dalam keadaan kita sangat kotor dan hina, Allah tetap memuliakan kita. Kadang kita tengok ada orang tu mulia kerana kedudukan, pangkat dia. Perdana Menteri ke, raja ke, kita nampak mulia dia. Ada orang mulia kerana harta dia, orang kaya sekian-sekian, pangkat macam-macam. Ada orang tu dipandang mulia kerana rupa. Ada orang dipandang mulia kerana takhta. Ada dipandang mulia kerana pangkat, kerana apa saja. Tetapi yang kita kejar kemuliaan adalah apabila kita dimuliakan Allah. Orang yang Allah lorongkan hadir ke masjid, ke surau, itulah orang yang mulia. Walaupun yang datang cleaner, yang datang kerja kampung, yang datang kita kata suri rumah je, pada si rumah tu kejaya yang sangat mulia. Walaupun yang datang bukan siapa-siapa, tapi kalau kita dijemput oleh Allah jadi tetamunya, inilah semulia-mulia jemputan. Kalau kita kata saya dijemput oleh istana, kau siapa? Jangan berangan lah. Takkanlah sultan jemput. Ya, kau ni siapa? Kita akan petikaikan. Soalannya kau dapat jemputan istana, oh ni orang hebat ni. Tetapi ramai mana manusia hari ini, bila dengar kalimah hayya 'alas salah, muazzin panggil, tetapi tak rasa nak menyahut panggilan Allah datang ke rumahnya. Muslimat, sedar atau tidak, hari ini 1 hari bulan Sya'ban 1444 Hijrah. Semalam hari terakhir Rejab. Ramadan tinggal lebih kurang dalam tak sampai 30 hari lagi. Kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rejab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sekarang, antara tanda orang itu diberi keberkatan bulan Rejab dan Sya'ban adalah apabila dia mula buat persiapan untuk Ramadan. Dia mula makin dekat dengan rumah Allah. Dia mula menyiapkan diri dari sudut akhlaknya, dari sudut adabnya, dari sudut puasanya, dari sudut amal ibadahnya. Siapa yang masuk ke bulan Ramadan dengan lalai, dia tidak akan jumpa fadilat-fadilat dan juga hidangan yang disediakan Allah di bulan Ramadan. Muslimat sekalian, hari Ahad baru ni, saya ada hadir, saya dijemput dalam satu majlis ilmu macam ni. Kemudian ada hadir seorang Tan Sri, umurnya 99 tahun. Siapa kat sini umur 99? Kat tangan. Ada tak yang umur 80 lebih? Saya nak minta kat tangan 80 lebih, ada tak? Siapa-siapa yang umur dia 80 lebih? Tak ada 80 lebih. 70 lebih? 70 lebih. Ni 70 lebih, 70 lebih. Nampak muda lagi ya? Tak ambil lah, nanti tengok cumi Ustaz kata nampak muda. 70 lebih, 70 lebih. Maksudnya 70 lebih juga. Bayangkan saya jumpa hamba Allah lelaki, umurnya 99. 20 tahun lagi. Beza umur 20 tahun lagi. 99. Badannya tegap, tak perlu tongkat. Matanya tak perlu pakai spek. Telinganya masih jelas. Bercakap sangat mantap. Kalah orang muda.
cakap, keluar hadis Nabi, keluar firman Allah. Rupanya Tan Sri ni pernah belajar di pondok 4 tahun. Lepas itu sebenarnya nak pergi Al-Azhar, nak pergi ke Badan Pengajian Islam. Lepas tu berlakunya perang, Jepun datang. Bayangkan umur dia 19, dia sempat dengan zaman Jepun. Ini pun 70B sempat dengan zaman Jepun, tapi dia sempat dalam keadaan usia dah pun besar. Lepas tu dia kata tak dapat pergi, disekat. Kemudian dia dipilih wakil negeri Kedah untuk ke England, hampir 10 tahun. Balik jadi pakar kewangan ekonomi Malaysia. Kalau saya sebut nama, mungkin ramai yang kenal. Itu kali pertama hari Abang ni saya jumpa beliau. Lepas tu bila saya tanya, apakah rahsia? Boleh sihat, boleh kuat, hidup dalam keadaan tenang, wajah pun tenang. Dia kata, Ustazah, yang saya belajar 70 tahun lepas ke 80 tahun lepas di pondok tu, walaupun 4 tahun, boleh ingat sampai hari ni. Sebab itu saya pelik, bila Tan Sri ni belajar, boleh cakap lancar, cakap sikit keluar ayat Quran ni, cakap sikit keluar ayat Quran ni dengan surah mana, dengan ayat mana. Dia kata ini yang saya belajar masa pondok, masa saya tak dapat pergi England dulu, lebih kurang 80 tahun yang lepas. Ini satu ingatan yang luar biasa. Bila saya tanya apa amalan, jawab dia, Alhamdulillah Ustazah. Tapi sebelum dia cakap, dia nangis dulu. Saya takut saya riak Ustazah, saya takut saya riak. Nangis. Saya kata bukan. Boleh tak Tan Sri kongsikan supaya saya juga dapat kekuatan, dapat semangat. Nak dapat umur yang panjang dalam barakah, sebab itu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik, orang yang terbaik di kalangan kamu, khairun nas, sebaik-baik manusia, orang yang umurnya panjang dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keberkatan. Isterinya pun umur panjang 82. Dah kahwin berapa tahun? Dekat 60 tahun rasanya. 50 tahun, 60 tahun kot. Dua-dua sehat, senyum, bahagia. Rumahnya sangat sederhana. Tak macam rumah Tan Sri. Saya bayang rumah Tan Sri ni rumah macam hebat apa, tapi rumahnya sangat sederhana. Mungkin rumah tuan-tuan perempuan lagi cantik. Serius saya cakap. Perabot lama, semua lama, biasa sangat. Rumah lama. Rumah mungkin usia dah 70-80 tahun. Rumah yang lama-lama kan rumah rendah. Lepas tu tambah sikit-sikit dapur macam dapur orang kampung. Padahal dia masih lagi chairman sampai hari ini sebuah bank yang terkemuka. Dia pengasas kepada beberapa buah bank. Dan dia pengasas juga kepada satu institusi yang sangat hebat di Malaysia. Orang hebat. Bila ditanya apakah rahsia, dia kata, Ustazah, saya suami isteri daripada dulu istiqamah. Sebelum solat 10 minit dah ready. 10 minit dah ready. Sebelum solat 10 minit dah ready. Solat must be on time. Dia ulang yang tu banyak kali. Solat must be on time. Sebelum solat, sebelum waktu solat 10 minit mesti dah ready. Dengan zikir ke, dengan ayat Al-Quran ke, mesti dah ready. Lepas tu apa ayat dia last sebelum kami berpisah, masa dia bagi nasihat pada anak saya. Dengan lancar, dengan tak nampak usia hampir 100 tahun. Dia kata, Muslim, kita sebagai Muslim, sebab dia banyak speaking juga Muslim, we are Muslim. We must aim the best, do the best, be the best. That is a Muslim. Sebagai orang Muslim, mesti kita nak buat sesuatu terbaik. Kalau perempuan nak masak, mesti buat sehabis baik. Nak masak dengan berkat. Nak masak dengan sedap, bukanlah kadar je. Nak masak, ikut timing yang tepat. Bukanlah nak masuk Zohor, bagus tak nak masak, masuk dapur. Lepas tu mulalah buat-buat tak perasan. Dah Zohor tak perasan. Maksudnya buat tu dengan bersih, dengan kemas. Lepas tu belajar pula dekat YouTube cara hidangan. Hidangan suami ku, macam hotel hidangan. Macam ni. Maksudnya, walaupun hanya kita kata kerja seri rumah, bila masak, kita buat sehabis baik, kita hidang sehabis baik. Sebab apa? We are Muslim. Buat sesuatu mesti sehabis baik. Bila berpakaian sehabis baik, bila kemas rumah sehabis baik, bila hias rumah sehabis baik. Tapi bila solat, inilah yang paling terbaik kita buat. Tapi ramai yang di luar harian ni baik, terbaik. Tetapi bila bab solat, kita tidak menjadikan ia sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik ibadah. Subhanallah. Lepas dah siap program di rumah beliau ni, lepas tu kita ada makan kan. Tan Sri ni hilang. Kita tunggu kat meja makan. Rupanya kita tak perasan, nak Zohor lagi setengah jam. Dia dah ready, dah wuduk, dah bagi warning kat isteri dia, you jangan sentuh I. I dah ada wuduk. Isteri baru nak hidang, I ada wuduk. Maksudnya dia memang dah standby.
Habis je makan dah diingatkan semua, prepare tu solat. Untuk solat. Memang dah siap hampa walaupun rumah dia kecil, tak besar mana, cantik. Dia kata kita pergi ke ruangan hijau. Saya pun tengok, apa maksud ruangan hijau? Rupanya kapet di situ warna hijau yang indah. Itulah ruangan dia solat. Dia kata, kalau saya kuat Ustazah, saya akan pergi masjid. Cuba sedang pergi ke masjid, ke rumah Allah. Tapi kadang tak kuat, umur dah 100 tahun. Jadi dia mesti pastikan jamaah dengan isi dia jadi imam. Jadi masa tu makmum ramai dan dia jadi imam. Bayangkan usia kat 100 tahun jadi imam. Dengan suara yang jelas, zikir lepas tu jelas, baca doa yang jelas. Masya Allah, Allahu Akbar. Kerana dia boleh istiqamah konsisten, solat on time. Sebelum solat, dia dah prepare dah 10 minit, 15 minit untuk buat persiapan berjumpa dengan Allah. Lepas tu dia share, Ustazah, setiap kali sujud, saya akan menangis. Dan kita mesti paksa diri kita menangis. Macam mana saya nak boleh tahap menangis ketika sujud? Saya baca tafsir Al-Quran. Rupanya dia dah khatam berapa kali tafsir Al-Quran. Bukan terjemahan ya. Tafsir ni kita tahu kitab tafsir. Kalau Quran tebal ni, kitab tafsir tebal ni. Maksudnya dia dah khatam tafsir Ibnu Abbas dia sebut. Walaupun dia bidang ekonomi, walaupun dia belajar di England, walaupun dia pernah belajar 80 tahun yang lepas, tetapi rupanya dia dengan Al-Quran sangat dekat. Dia kata dengan kita belajar Al-Quran mendalam, itulah yang akan mendatangkan khusyuk dalam salat. Membuatkan bila kita baca sesuatu ayat dalam Al-Quran, kita faham ia menjadi sebati. Seolahnya macam kita bercakap dalam bahasa Melayu. Bila sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika kita dalam keadaan menghina, merendah diri, kita memuji Allah yang maha tinggi. Muslimat sekalian, saya nak sarankan, mungkin Zuhur ni, mungkin Asar, mungkin Maghrib, mungkin Isyak, dan kalau dapat buat subuh. Saya sentap dengan apa yang Tan Sri itu kongsikan. Saya buat apa? Kan riak, bukan. Nak kata apa? Nak kata saya ni bukan senang juga saya nak pergi masjid. Antara sebab saya tak pergi masjid, antara sebab, sebenarnya tak boleh buat sebab lah. Sebab saya nak elakkan berjumpa dengan orang ramai. Bukan saya tak suka jumpa orang ramai. Saya tak boleh fokus untuk solat, untuk baca Quran, sebab orang non-stop akan ambil gambar. Tapi maksudnya orang, Ustazah, lepas jumpa, lepas orang akan duduk sebelah, orang nak cerita masalah, Ustazah nak tanya soalan. Jadi kita rasa time solat kita nak rehat, tapi bila pergi masjid saya dah dapat rehat. Itu hakikat yang berlaku pada diri saya. Jadi saya akan lebih tenang bila solat di rumah. Faham tak? Bayangkan perempuan jumpa saya di ruangan yang sikit, ada dalam 10 orang. Rasanya akan datang tak jumpa saya? Mesti. Lepas tu saya rasa macam saya nak nikmati ketenangan berada di masjid. Saya pergilah solat malam tu. Lepas tu subuh saya ajak suami, saya kata nak ikut awak, nak pergi juga masjid. Saya boleh solat dekat rumah dengan anak-anak, tapi saya minta nak pergi. Bila perjalanan pergi, lepas tu duduk di masjid, duduk di surau, ketenangannya jauh sangat berbeza dengan ketika kita melakukan ibadah solat zikir di rumah. Sangat jauh beza. Sebab kita tahu rumah Allah ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, maka dicatat baginya pahala sedekah, diangkat darjatnya dan digugurkan dosanya. Sebab itu bila kita mula melangkah ke rumah Allah, feeling dah rasa beza. Dah lagi subuh, rasa sayu, rasa sedih, rasa macam ya Allah, ketenangan yang tidak boleh didapati dalam keadaan yang lain. Bila mula melangkah ke dalam rumah Allah, kita pun baca doa Allah mafsali abwaab rahmatik, kemudian kita niat i'tikaf. Tapi dengan syarat kita pergi dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau umur dah tua, kita pergi dengan suami, fitnah apa lagi? Kita duduk cakap fitnah. Yang banyak fitnah shopping komplek tu kalau pergi. Yang banyak fitnah pergi pasar malam tu, berhimpit-himpit dengan dedak aurat macam-macam. Tapi bila bab masjid, surau, kita kaitkan dengan fitnah. Dan Allah takdirkan saya pergi surau tu, saya seorang je perempuan pagi subuh. Jadi saya rasa memang bolehlah ada me time. Tapi dah lama sebab ada kuliah Riyadhus Salihin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, yang saya nak sampaikan, hari ini 1 Sya'ban. Kita tahu nanti bulan Ramadan full masjid. Sebab solat tarawih. Betul atau tidak? Tetapi boleh, kita dah mulakan daripada sekarang. Dah boleh mula Zuhur ni, solat di masjid. Minta izin suami, pergi dengan suami. Suami pula buka kaki masjid, awak nak pergi, pergilah. Betul ni bang, awak izin, pergilah kita. Masuk pun pintu yang berbeza, tempat wuduk berbeza, tak bertembung dengan lelaki, maka tak ada fitnah.
cuma dah habis solat, segeralah balik, ada tanggungjawab di rumah. Ada seorang suami ni, satu hari saya masa tu pergi masjid dengan suami dan anak-anak. Lepas tu ada seorang pakcik halang saya. Pakcik dah tua, berjanggut putih. Ustazah, tolong sampaikan dalam ceramah-ceramah Ustazah. Apa dia pakcik? Tolong sampaikan kepada orang perempuan, kalau dah nak pergi masjid tu balik cepat. Ni duk sembang lah, duk itulah, kita tunggu kat motor, bukan tak nak bawa dia. Lebih daripada imam pula. Dia punya nak marah tu kan. Lepas tu saya bukan tak nak bawa gini, ini dia jadi gaduh dah saya dengan isteri saya. Oh, rupanya tengah bergaduh dengan isteri ni. Isteri ni jumpa geng, jumpa kawan-kawan orang perempuan, betul tak? Dah seronok, kata mula tanya khabar, apa khabar, baik. Menantu macam mana? Jangan tanyalah sama menantu tu. Dah mengumpat menantu pula. Ini contoh sajalah. Orang tu pula pandai pancing, tahu dia ada masalah dengan menantu. Orang perempuan, itu antara ujian. Jadi pakcik ni kata, saya pun sampaikanlah hajat dan pesanan. Harap pakcik tu tengoklah ni, apa yang saya cakap ni. Dia kata, sampaikan pada orang perempuan. Itu yang jadi masalah. Dah pergi masjid, pergi surau, kita bawa, kita izin lama pula dia. Duk borak, kadang tu Ustazah, tahu tak borak kat mana? Kat pagar pintu masjid tu. Saya ni perhati ya, geram tengok. Dah lah orang lalu dia senyum-senyum. Kan imam lalu kan ni senyum-senyum, kita duduk nunggu. Dia buat tahan-tahan, kejap-kejap, macam penting sangat bincang hal-hal negara ke apa ke kan. Padahal bincang, kuih talam tu nak berapa talam. Bukan tak boleh bincang kat WhatsApp, tapi orang perempuan memang Allah bagi seronok sebab duduk kat rumah tak jumpa siapa-siapa. Tetapi saya kira pesanan suami ni betul juga. Dia kata bukan ke duduk kat tepi pagar, tepi pintu tu boleh jadi fitnah. Betul pakcik, boleh jadi fitnah. Kita betulkan je orang tengah luah perasaan. Jadi, muslimat sekalian, sebenarnya kalau kita dapatlah buat sebelum Ramadan lagi, kita dah mula datang ke masjid, ke surau, kita dah menyiapkan hati yang kuat untuk istiqamah. Sebab 10 hari terakhir memang banyak, memang penuh masjid. Tengok pertengahan, tengok ujung, orang dah kurang. Betul ke betul? Betul. Sebab apa? Kita buat secara mengejut. Masuk Ramadan baru datang. Kalau orang berlumba lari, muslimat sekalian, buat persiapan, pertandingan lumba lari, dia persiapan berapa lama agak-agak sebelum pertandingan wakil negara peringkat dunia. Mungkin setahun sebelum dia dah lari. Latih berlari. Kalaulah masuk pertandingan lumba lari, dia punya persiapan, saya kena makan cukup, tidur cukup, rehat cukup. 2-3 hari sebelum tak berlari, 2-3 hari sebelum makan cukup, tidur cukup, rehat cukup. Agak-agak dia boleh tak lari sampai garis ujung. Ini semua ni, faham tak ni? Macam khayal dah ni. Ada yang tak nampak saya dah ni? Nampak lagi tak saya kat depan ni? Nampak. Muslimat sekalian, saya kata kalau orang belum lari, dia punya persiapan untuk hari-hari lari tu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Untuk hari pertandingan. Tapi kalau ada yang persiapan dia makan, tidur, rehat, tak berlatih lari, esok terus dia masuk pertanding, dia boleh sampai tak garis akhir? Tak boleh, dia pancit tengah jalan. Sebab itu ramai yang bila masuk je bulan Ramadan, barulah dia nak start baca Quran 1 juzuk sehari, 2 juzuk sehari. Hari pertama mungkin boleh. Hari kedua mungkin boleh. Masuk seminggu, dah tak dapat dah. 1 buku surat pun dah syukur. Dia dah pancit tengah bulan Ramadan. Dia tak dapat pun target untuk khatam 1 kali. Mula-mula berangan nak khatam 2 kali. Dia tak dapat pun target untuk selawat sebanyaknya, zikir sebanyaknya. Tak dapat target pun untuk solat tarawih berjemaah di masjid sekian-sekian. Saya tak nak kupas tentang mana lebih afdal sebab saya dah kupas banyak kali. Mana afdal di masjid ke di rumah dan sebagainya bagi para wanita. Ada yang kata di rumah kan. Lebih afdal solat tarawih tu di rumah. Mana lebih khusyuk, mana lebih rasa, mana lebih khusyuk? Saya tanya berkenaan khusyuk. Solat tarawih tu, isyak tarawih semua tu, di rumah ke di masjid? Jawapannya di masjid. Kenapa? Banyak sebab. Suasana, imam, bacaan. Kat rumah mungkin kita selesai solat tarawih 15 minit. Bila di masjid mungkin setengah jam, mungkin 40 minit. Kita berdiri lebih lama dalam solat. Betul atau tidak? Kita zikir lebih lama sebab ada suasana. Saya bukan nak bincang detail tentang ni, tapi saya mengambil pendapat antara ulama kontemporari, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama lain yang menyebutkan secara kesimpulan, saya pergi kepada kesimpulan, adalah afdal, maksudnya lebih utama. Wanita itu solat di masjid ataupun di surau sekiranya lebih mendatangkan khusyuk, selamat daripada fitnah,
tidak mengganggu tanggungjawabnya di rumah, dan mendapat tambahan-tambahan ibadah yang lain yang dia tidak lakukan di rumah. Dapat majlis ilmu juga di masjid. Menambah-nambah. Kalau kat rumah mungkin tak kuat nak solat sunat, tapi di masjid nampak lepas solat maghrib tu orang solat sunat, kita pun solat sunat. Betul atau tidak? Suasana ini berlaku bila berada di masjid. Bila saya sendiri duduk kat rumah, nampak kerja rumah, bagi salam je nampak tu pinggan tak basuh, tu kain tu, anak bergaduh, kita pun bergaduh sama. Tapi bila melangkah ke rumah Allah, kita lupakan sekejap urusan-urusan dunia. Kita fokus untuk ibadah. Kita tidur pun dalam keadaan pahala iktikaf. Kita tidur pun dalam keadaan diampunkan dosa oleh Allah. Sebab itu doa pada malaikat. Nabi SAW bersabda, mereka yang berdiam di rumah Allah, sama ada dia solat ke, dia zikir ke, dia baca Quran ke, dia duduk kat tiang tidur ke, didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Bila saya cakap macam ni, ramai yang tak setuju. Ustaz tak setuju, ustazah tak setuju. Bahkan ada ustaz kata, tak dapat pahala orang perempuan pergi solat dekat masjid sebab afdal di rumah. Tuan-tuan, puan-puan, kenapa di zaman Rasulullah, Masjid Nabawi itu sendiri ada ruang solat untuk muslimat? Kalau kita baca sirah, ada banyak kisah wanita di zaman isteri Nabi yang solat begitu tekun, ibadah begitu tekun di masjid Nabi. Dan masjid di seluruh dunia mesti ada ruang solat untuk muslimat. Bahkan kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, ruang solat muslimat dengan lelaki sama banyak. Masjidil Haram pun sama. Saya tanya, betul ke betul ni? Solat Jumaat bahkan sama banyak ruang lelaki dengan perempuan. Kalau koridor luar tu penuh muslimat solat. Kerana apa? Kerana pesan-pesan Nabi, antara Nabi sebut bila ada orang bertanya, mana lebih afdal ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, di rumahmu, di bilik tidurmu, di ruang yang paling tersembunyi. Nabi menjawab mengikut kesesuaian orang yang bertanya. Boleh jadi wanita yang bertanya ini wanita yang wajahnya terlalu indah. Boleh jadi wanita ini boleh mendatangkan fitnah, wallahu a'lam. Tetapi dalam keadaan lain, Nabi pernah berada di atas mimbar. Lalu Nabi berkhutbah, Nabi berkata, jangan kamu menghalangi wanita kamu, isteri-isteri kamu untuk ke rumah Allah. Sebab masa tu ada seorang isteri sahabat Nabi ni mengadu, ya Rasulullah, suamiku cemburu, dia halangku untuk ke rumah Allah, ke masjid. Lalu Nabi beri pesanan, Allahu Akbar, terlalu banyak kelebihan dan fadilat datang ke rumah Allah. Kalau nak bincang pasal ni saja, ada hadis Nabi, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, dipermudahkan langkahnya meniti tiang sirat. Di tiang sirat ni, muslimat sekalian, lebih halus daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Dan ramai yang akan tergencir kerana licinnya. Tetapi mereka yang melangkah ke rumah Allah akan dipermudahkan meniti tiang sirat. Jadi, sama ada puan-puan, muslimin-muslimat, nak ambil, nak bersetuju, nak bersetuju boleh, tak bersetuju pun boleh. Yang tetap berpegang afdal di rumah ustazah, silakan. Solatlah di rumah. Peganglah, dan pendapat itu pun benar. Yang kata afdal di masjid kerana sekian, silakan. Maka saya mengambil jalan tengah. Kedua-duanya saya berlapang dada. Ada waktunya saya solat di rumah, ada waktunya memang masjid surau adalah tempat yang sangat memberi ketenangan. Tapi orang yang ada anak kecil, fikir-fikirkanlah. Jangan sebab anak kecil kita mengganggu ketenangan jemaah lain. Kalau ada ruang solat di koridor, di lobi ataupun di luar, solatlah di situ dengan anak-anak. Ini memang kita kena titik beratkan. Sebab itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kita boleh tengok memang ada bawa anak, tapi anak-anak yang boleh dikawal. Kerana apa? Ada lobi di luar supaya yang bawa anak kecil kebanyakannya berada di luar. Betul atau tidak? Sebab tahu adab dan akhlak. Dalam masjid ni, ruang tertutup. Anak tu nangis sikit, dia satu masjid dengar. Boleh mengganggu. Makcik sebelah tu pula ada sakit jantung. Terkejut-terkejut dengan anak tu menangis. Lepas tu dia letak pula spek dia dekat bawah. Tiba budak tu berlari-lari. Lagilah jantung dia nangis. Lagi darah tinggi naik. Duk doa, jangan pijak spek aku budak ni. Jangan pijak, jangan pijak. Tu doa dia sepanjang solat. Sebab itu dulu anak-anak saya kecil-kecil saya tak dapat pergi. Saya pernah pergi beberapa kali bawa anak kecil. Oh memang. Anak saya siap buka beg lagi. Kan bawa handbag kan. Buka beg orang. Aduh. Masya Allah. Tapi sekarang anak-anak dah mula besar. Yang paling kecil pun umur dah 4 tahun. Jadi dah masanya dah boleh dah pergi masjid. Mereka dah boleh jaga diri. Okey. Saya ni aktif di TikTok. Ceramah pagi-pagi kat TikTok. Tapi saya sendiri tak pernah buka TikTok. Saya tak buka. Saya tak scroll, saya tak tengok apa yang ada kat TikTok. Saya tak tahu macam mana sebenarnya dunia TikTok.
Habis tu, Ustazah tu, semua tim. Ni tim buat live. Kalau saya nak buat live pagi, suami saya buka. Kat telefon saya pun tak ada TikTok. Saya tak download pun apps TikTok. Tetapi, saya bukan kata TikTok ini semua keburukan. Dulu awal-awal dia, banyak lara, banyak mengarut, banyak joget-joget, banyak nyanyi-nyanyi, banyak perkara yang buruk-buruk, maksiat. Tetapi setelah ramai yang masuk dalam dunia TikTok ni, orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Buat ceramah, buat video pendek, buat tazkirah pendek. Akhirnya, mereka kata kat TikTok sekarang ni, ramai orang yang dapat hijrah kerana TikTok. Terutamanya orang muda. Lepas tu, tim pun tunjuk, Ustazah tengok video pendek Ustazah kat TikTok ni, cecah juta-juta ni. Tengok yang ni, tengok yang ni. Lepas tu bila sekarang buat live dekat TikTok, 3,000 lebih orang hadir masa live. 4,000 lebih. Maksudnya betul lah. Apabila ramai orang-orang yang baik, bukan kita nak perasan baik, orang yang menyebarkan kebaikan, akhirnya tempat yang banyak mudarat ataupun buruk, banyak maksiat, dia bertukar rupa. Jadi memang betul lah tindakan. Kita tak boleh biarkan sesuatu tempat. Sebenarnya perjuangan dakwah di media sosial sangat mencabar. Mula-mula saya masuk, saya di-reject. Masuk saya di-reject adalah saya ditentang, dikecam, salah sikit kecaman yang sangat dahsyat. Mungkin puan-puan muslimat ada perasan perkara-perkara itu berlaku pada saya. Kejam. Hinaan, cecaan, kecaman sangat kejam. Sebab itu ramai orang bila masuk ke media sosial, bila melalui kecaman-kecaman terhenti, ramai yang bunuh diri. Ramai yang bunuh diri. Artis, influencer, kebanyakannya non-Muslim. Sebab bila kita dikecam secara terbuka di pihak yang ramai, bukan senang. Lepas saya melalui proses kecaman demi kecaman bila buat dakwah di media sosial, saya cari tim media. Sekarang lebih kurang dalam 10 orang tim media saja. Ini saya mula mengatur langkah supaya ada tim penyelidikan, supaya kesilapan saya menyampaikan dakwah dikurangkan. Sekarang staf semua lebih kurang dalam 170 orang dalam pelbagai bidang, dalam berbagai perniagaan. Kenapa saya sebutkan begini? Nak masuk dakwah media sosial, ini adalah satu lapangan jihad ataupun masuk perang. Masuk perang. Kita berperang dengan mereka yang buat konten maksiat. Kita berlawan dengan orang yang ada hasad dengki lalu nak menjatuhkan kita. Kita berlawan dengan haters. Kita berlawan dengan para musuh agama Allah. Bila nampak kita naik, bila live 5-6 ribu, 10 ribu, ada pihak yang iri hati, ada pihak yang tak senang hati. Lalu fitnah disebarkan. Lalu berapa kali nak kena hack, scammer dan sebagainya. Banyak yang berlaku. Kuliah panjang dipotong pendek untuk menimbulkan kemarahan, untuk menimbulkan salah faham. Saya banyak melalui perasaan depression, anxiety, kemurungan, jumpa doktor. Dalam tempoh nak bertahan sampai hari ini, berada di media sosial. Sebab apa? Mungkin ibu-ibu tak perasan, tapi saya akan bacalah sebab orang akan sampaikan pada saya orang tag. Bukannya hinaan yang biasa-biasa. Semua binatang yang kasar-kasar tu kita tak nak sebut, semua sampai. Semua fitnah yang tidak berasas. Dia serang pelbagai sudut. Sampai mengatakan kita ni keluar daripada syahadah. Kita ni seolah Nabi baru, nak cipta agama baru, sesat dan sebagainya. Sumpah seranah maki hamun yang sangat dahsyat. Kalau kita tengok orang Islam je sesama kita. Nak sebutnya memang ini akhir zaman. Fitnah, ujian berada di media sosial. Tetapi perjuangan dakwah juga di media sosial. Allahu Akbar. Kalau tanya TikTok, secara umumnya, dia bergantung kepada siapa, bagaimana orang itu memanfaatkan TikTok. Dia kuat tak tidak lalai dengan TikTok? Dia kuat tak untuk dapat manfaat daripada TikTok? Bila buka tengok yang elok-elok je. Tapi kadang tu bila melintas benda yang hiburan, joget-joget, nari-nari ataupun cerita pasal artis, cerita pasal influencer, ramai yang leka sejam 2 jam kat situ je. Sesuatu yang tidak memberi manfaat. Sedangkan kita akan ditanya oleh Allah setiap masa yang berdetik. Saya awal-awal dulu, saya tengok juga. Saya belek, saya scroll. Lepas tu saya leka. Kat sejam, padahal duk tengok. Kan tengok artis ni, kan kadang tengok influencer ni, kan tengok video ni. Leka. Saya pun buang terus apps TikTok. Saya kata saya akan guna TikTok untuk saya ceramah saja. Dan saya tak belek dah pun. Saya tak tengok akaun saya pun. Sebab saya tahu saya juga lemah mengawal diri saya. Sama juga dengan IG. IG tu banyak reels. Oh, reel yang menarik-narik, betul tak? Kalau kita dah mula tengok satu, kita tengok lagi. Kalau baca Quran 1 jam tu dah habis dah 1 juzuk tu. Tapi tengok TikTok, tengok IG, tengok reels ni 1 jam tak dapat apa pun. Yang dapat seronok sekejap.
Lepas tu resah gelisah yang memanjang. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Benarlah ada orang kata ni dajjal mata satu ni, sebab skrin memang satu, tak ada dua. Ke ada orang beli telefon dua skrin? Satu skrin boleh lipat, itu tetap satu skrin. Semua kerosakan ada dalam ni. Nak jadi rosak dari sudut apa? Semua ada dalam ni. Kalau iman kuat, insya-Allah boleh tapis. Anak saya yang sulung umur 17. Yang kedua umur 15. Lepas tu ada lagi sekolah menengah 3 orang. Sekolah rendah 2 orang. Yang tadika ada 2 orang, semua 7 orang. Walaupun yang besar tu umur 17, saya tak bagi telefon. Tak ada satu pun media sosial. Atika, Lokman, Sarah minta nak buka IG, minta nak buka akaun TikTok, minta nak buka ni. Saya tak bagi. Saya suami isteri tak bagi. Nak telefon, tak bagi. Kawan-kawan semua ada telefon dah Umi. Saya tak bagi. Kat sekolah memang ada guna tab, tetapi hanya untuk belajar. Dan kami memang sentiasa awasi. Tak benarkan dia download apa-apa. Kalau nak berhubung dengan kawan dia pun guna saya punya media sosial. Saya bukan tak percaya pada anak, tapi saya menjaga dan berhati-hati. Sebab saya tengok diri saya sendiri tak kuat untuk lawan diri, untuk melihat perkara-perkara maksiat di dalam media sosial. Saya pula fikir anak saya ilmu baru setara mana, pengalaman masih tak banyak, iman baru setara mana, iman saya positif bawah. Anak-anak kita remaja macam mana? Kuatkah mereka waktu tengah malam kalau kita beri phone ni untuk tidak melihat benda-benda yang mengarut, benda-benda yang lucah? Saya kerja runding cara dulu ibu-ibu sekalian. Ramai anak yang rosak. Saya pergi ceramah dulu. Sebelum saya sibuk macam hari ni, terlibat umum macam ni, masa saya mula-mula ceramah, setiap hari, hampir setiap hari saya akan ceramah kat sekolah. Mula-mula saya berhenti kerja, saya ceramah di sekolah. Sekolah menengah, sekolah rendah. Lepas tu saya akan edarkan satu kertas. Saya kata jangan tulis nama. Kamu tulis apa yang kamu sesali dalam hidup. Kamu tulis apa yang kamu bimbang orang, apa yang kesalahan, kesiapan yang kamu buat dan kamu takut orang tahu. Dan tuliskan apakah puncanya. Tuan-puan sekalian, saya pergi sekolah menengah, sekolah rendah, merata. Ada di sini, ada di KL, adalah mana-mana. Lepas tu saya pun baca. Bila sampai saya baca. Pengakuan berzina ramai. Pengakuan minum arak ramai. Pengakuan tengok benda lucah ramai. Pengakuan paling banyak melakukan onani selepas tengok benda lucah. Ketagihan yang mana semua ni parent tak tahu. Bila tanya punca, semua phone. Punca semua daripada telefon. Mak ayah dah baik, mak ayah dah didik, hantar sekolah agama dah. Tapi kesilapan memberikan media sosial gadget ni terlalu awal. Macam kita bagi pisau lah dekat anak umur 4 tahun. Pisau tu kalau anak 12 tahun kita paksa dia pegang. Suruh potong bawang, suruh kupas bawang, betul tak? Tapi kalau umur 4 tahun dah bagi pisau, boleh tikam, boleh lukakan diri sendiri. Saya cakap pada anak-anak, bukan Umi tak percaya, tapi Umi berhati-hati. Umi akan bagi bila universiti, sebab Umi dah tak ada pilihan masa tu. Sebab kamu perlu berhubung. Kamu perlu ada dalam grup WhatsApp dengan pesyarah apa. Masa tu Umi akan bagi. Dan Umi harap ketika itu anak Umi dah matang. Anak Umi dah ada benteng yang kuat. Anak Umi dah tak dibiasakan daripada awal untuk melihat benda-benda maksiat. Kalau anak kecil kita darjah sekolah menengah dah biasa tengok pendedahan aurat, pergaulan bebas, peluk, cium, benda-benda maksiat, lama-lama hatinya dah tak rasa apa-apa tengok maksiat. Padahal sepatutnya hati anak kita yang bersih suci ni, bila tengok benda yang kotor, benda maksiat, bila tengok je, Allah Akbar, Umi. Saya suka bila anak saya masih ada sense tu. Bila melintas benda yang tak elok, oh tutup mata, tutup mata. Maksudnya, rasa geli, rasa takut. Tapi yang kita bimbang bila anak kita tengok tak rasa apa-apa. Bukan sebab anak kita kuat iman. Tetapi bimbang iman dah tercabut. Hati dah hitam. Tengok maksiat tak rasa berdosa. Tengok benda yang salah tak rasa bersalah. Hati dah keras. Sebab dah dibiasakan daripada kecil sekolah menengah. Saya cakap pada anak-anak, bila mesti Umi tak ada pilihan. Tapi Umi harap masa tu hati dah mula kuat. Dah ada dah cara nak tapis sendiri daripada melihat sesuatu yang haram. Muslimat sekalian, antara sebab banyak dicampakkan ke dalam neraka adalah kerana anggota mata. Sebab mata paling susah nak jaga. Lidah kita berhati-hati juga. Cakap depan orang lagilah kita jaga, tak nak orang tengok kita buruk sangat. Tetapi mata, kalau kita tengok, mata, dia tak perlu usaha yang keras. Kalau tengok benda yang tak elok 1 jam, 2 jam tu mata tengok. Tetapi dosa.
Dan mata adalah pintu kepada hati. Dia pergi kepada hati. Yang kedua, telinga. Dia akan pergi kepada hati. Kalau orang tanya saya, Ustazah ni sibuk pergi sana, program penuh, syarikat sampai ada 10 syarikat perniagaan, yayasan lagi, NGO lagi. Lepas tu anak lagi, macam mana Ustazah urus? Saya kata, saya tak main telefon. Kedua, saya tak tengok drama. Saya tak tengok TV. Saya tak ada siaran. Saya tak main telefon. Saya memang sibuk di media sosial. Saya buat posting. Saya pastikan posting mesti viral. Saya marah kalau tim buat posting tak viral. Saya buat sungguh-sungguh. Saya akan buat lebih baik. Masa saya dicimatkan. Saya tak ada tip apa. Saya nak kata masa saya berkat, saya tak layak. Sebab saya tahu saya bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh. Tetapi saya cut. Saya potong perkara-perkara yang boleh mencuri masa saya. Sebab saya pernah lalai dengan telefon. Saya tahu bila hari saya lalai, hari itu saya tak dapat buat banyak benda yang bermanfaat. Bila hari saya lalai, saya tahu bila saya menyampaikan, saya tak boleh sampaikan daripada hati. Sebab hati saya sedang lalai. Muslimat sekalian, kita seorang ibu. Sebenarnya kita boleh kontrol anak kita. Tapi Ustazah, anak saya dah ketagih gadget. Ibu-ibu boleh stopkan dia daripada gadget. Tapi pengorbanan yang dituntut sangat besar. Ibu-ibu kena bagi masa yang lebih. Kena fikir apa alternatif. Kena doa banyak-banyak supaya Allah lembutkan hati. Mula-mula anak tu akan memberontak sebab kita dah tak bagi dia main game. Kita dah tak bagi dia tengok TikTok, tengok video, tengok YouTube. Kita dah tak bagi. Anak-anak tu akan mengamuk, anak tu sekian-sekian. Saya pernah melalui fasa ni. Sebab masa dulu, anak kecil nak mudah bagi phone. Lepas tu dia tengok, kita pun boleh masak senang sebab dia duduk diam. Lepas saya tengok, dia mula kurang komunikasi. Dia mula kurang mesra dengan saya. Dia mula kurang pergaulan dia. Bila jumpa pergi mana-mana, mesti nak phone. Bila tak dapat, menangis. Saya buat keputusan dengan suami, stop terus semua. Stop sekian-sekian. Tetapi mula kena hadapi mereka mengamuk, mereka ni. Kita pula luang masa, color sama-sama. Luang masa penat sikit. Lama-lama anak langsung tak kisah. Bila duduk kat rumah, macam kita masa kecil. Main buat rumah-rumah, main sekian-sekian. Bila kita balik rumah, diorang berlari peluk kita, siap menangis lagi. Sampai hari ni. Kalau anak yang kecil tu. Tapi kalau anak dia beli gadget, kita balik pun dia tak heran. Betul tak? Nenek dia datang pun buat tak tahu. Nenek pula, Wan datang ni. Buat tak tahu dengan telefon. Ini mengawal semua ni. Mengawal minda, mengawal emosi. Merosakkan mata, otak. Ini kajian semua dah cakap dah semua. Tapi tak ramai di kalangan ibu-ibu muslim. Bapa-bapa muslim, umat Islam. Nak bersungguh-sungguh mengawal benda yang boleh menjahanamkan hidup kita, dunia dan akhirat. Saya nak cerita, Yahudi, Israel, dia ada satu perkampungan, Kibbutz nama dia. Tuan-puan boleh cari Kibbutz. Dalam perkampungan dia ni ada semua kegiatan ekonomi. Ada sekolah sampailah ada college. Ada klinik sampai ada hospital. Ada perikanan, ada pertanian, apa tengah, semua. Dia bukan kecil, dia berpuluh ekar. Ada yang Kibbutz dia ni beratus ekar. Bukan di Israel, Yahudi dan dia ambil tanah rampasan di Palestin saja. Hampir di seluruh dunia dia ada. Malaysia tak ada. Mereka cut internet dalam tu. Anak-anak Yahudi, kalau nak tengok internet, dia kena pergi ada satu pusat dan mereka sangat dikawal. Apa yang mereka lihat. Tetapi semua perisian, semua hiburan, semua ni kita panggil siapa pengasas Facebook, siapa pengasas TikTok, siapa yang buat IG, siapa yang buat semua ni, semua daripada Yahudi. Mereka buat untuk merosakkan manusia ataupun anak-anak selain daripada Yahudi. Bukan anak orang Islam je, anak agama lain pun. Tetapi mereka terus-menerus melahirkan anak-anak Yahudi yang hebat, yang bijak, yang mempunyai wawasan yang sangat jelas. Saya pernah cerita dalam ceramah saya yang lain, ibu-ibu sekalian. Bagaimana ada seorang prinsipal ni, dia cerita direct pada saya. Saya ulang lagi cerita ni. Sebab cerita ni memberi kesedaran yang sangat besar bagi saya. Dia pergi ke Israel. Tuan-puan, kalau nak pergi ziarah, nak pergi melancong ke Israel, kita boleh pergi je. Ambil tiket flight, pergi ke Tel Aviv tu, pergi ke Israel, kita boleh sebagai pelancong, visitor. Dia orang tak sekat pun. Percaya atau tidak, cubalah. Yang prinsipal ni, seorang pengetua ni, di Indonesia ni dia pergi. Lepas tu sebab dia sekolah, dia berhubung dengan pihak sekolah sana. Dia masuk kepada sebuah sekolah sekolah rendah anak Yahudi lah. Lepas tu ada seorang pelajar sekolah rendah ni, darjah 5 lebih kurang macam tu, tanya dia soalan. Puan daripada mana? In English lah. Saya from Indonesia. Which part? Daripada mana? Indonesia tu bahagian mana? Pun dia sebutlah mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat bahagian mana? Di Padang Jawa sekian-sekian. Lepas tu budak ni sekolah rendah lagi, dia cakap apa?
tempat kamu itu sumber utama adalah pertanian. Bentuk muka bumi sekian. Cuaca kebiasaannya sekian-sekian. Memang cuaca situ sejuk. Saya dah pergi dah Padang ni. Tak ada kipas, tak ada aircon pun duduk situ. Satu hari nanti saya akan menguasai tempat tuan. Bayangkan. Mereka memang dilatih begitu. Lepas tu saya borak lagi. Ada lagi yang cerita pengalaman dengan anak-anak Yahudi sangat luar biasa. Diorang kan bukan borak macam anak-anak kita ni. Mereka dilatih untuk menguasai dunia. Untuk menjatuhkan umat Islam. Anak kita umur sekian-sekian sibuk lagi duk main game, benda ringan-ringan tak fikir. Anak saya pun sama. Anak saya bukan hebat pun, masih di tahap yang biasa sangat. Cuma saya ada kesedaran betapa bahayanya dan ini dibuat untuk menghancurkan umat Islam. Saya masuk dalam media sosial, saya anggap ini adalah jihad dakwah. Saya kena bersungguh-sungguh untuk melawan dan menyampaikan mesej-mesej seperti ini. Masya Allah, hari ini bukan anak kecil je ketagih media sosial ni, TikTok ni. Bukan remaja je, remaja purba, atuk nenek pun sama. Atuk dengan telefon dia, nenek dengan telefon dia. Duduk kat tempat satu ruang tamu, masing-masing dengan telefon masing-masing. Masuk bilik tidur pun sama. Atuk dengan telefon, nenek dengan telefon. Tahu-tahu telefon jatuh atas muka, tertidur. Yang ni borak dengan orang luar, yang ni borak dengan orang luar. Dah kurang komunikasi. Suami isteri hari ni banyak bercerai. Ni ada berita ni yang saya baca ni. TikTok membawa maut. Sebab tengok TikTok ceritanya, ini berita surat khabar ni. Saya tak tahu tarikh bila. Ceritanya, seorang isteri maut di belasah suaminya selepas bertengkar di sebuah rumah flat di Pelangi, Damansara. KL lah ni. Suami tumbuk isteri, tampar, muka berkali-kali sampai isteri mati. Maut. Ceritanya, ini isteri pertama. Isteri pertama tengok TikTok suami dia buat TikTok dengan isteri kedua. Faham tak? Lepas tu cemburu, marah, rasa mungkin tak tahu apa, bergaduh apa. Sebab mungkin TikTok nari ke romantik, tak tahulah TikTok apa. Cemburu, marah, bergaduh, suami tumbuk, tampar sampai mati isteri. Ini berita ni, sinar harian ni. Ketagihan membawa keseronokan. Ibu-ibu, bagi perhatian sikit nenek-nenek. Ketagihan membawa keseronokan. Apabila kita ketagih buat sesuatu, hormon dopamin yang berada di bahagian belakang ni, dia akan merembeskan ke bahagian otak depan. Otak depan ni namanya BFC, before cortex, apa cortex belakang ni. Saya tengok depan. Siapa yang ingat? Prefrontal cortex. Makasih. Prefrontal. Tak apalah. Belakang apa belakang dia? Cortex je lah belakang tu. Okey, cortex. Bukan cortex tu ya, tuan wanita. Cortex macam tu. Ni otak bahagian depan. Bila kita shock buat sesuatu, seronok buat sesuatu, sampai peringkat ketagih, hormon dopamin ni hormon gembira, hormon happy, hormon shock, hormon best. Dia pergi hantar kepada otak bahagian depan. Membuatkan kita sejam pun tak terasa. 2 jam layan TikTok, 2 jam layan Reels, tengok movie 2 jam tak terasa. Sebab hormon gembira dikeluarkan. Namun, apabila hormon ini berlebihan, otak bahagian depan mula mengecil. Dan yang membezakan otak manusia dengan otak binatang adalah otak bahagian depan. Binatang tak ada otak bahagian depan, BFC ni, korteks ni. Fungsi otak bahagian depan adalah untuk membezakan baik dan buruk, dosa dan pahala. Untuk mengawal diri kita, membuat perlakuan yang baik-baik, menimbangkan perkara, buat keputusan yang terbaik. Ini fungsi otak depan. Namun apabila diri kita, suami atau anak-anak, cucu, ada sesuatu ketagihan, dia akan mengubah perilaku dan akhlak. Contoh kalau ada anak kita yang ketagih game, main game, sambung main game, makan pun sambil main game. Perilaku anak kita ni, dia mudah mengamuk, susah nak dengar cakap. Bila ditegur memberontak, buat muka. Kita panggil tak menyahut, dia tak rasa bersalah bila dia buat salah. Kita cakap sampai keluar air mata, sampai hati buat Umi macam ni ya. Dosa besar tau buat sakit hati Umi. Nangilah macam mana, dia tak ada perasaan. Dia mungkin buat-buat macam sedih. Minta maaf. Tapi kepala otak dia nak sambung main game. Kepala otak dia nak sambung main telefon. Sebab apa? Ketagihan berlebihan menyebabkan otak bahagian mengecut dan hilang fungsinya. Maka dia dah hilang kawalan diri. Buat salah tak rasa bersalah, buat dosa tak rasa berdosa.
Sebab itulah bila kita happy dengan Al-Quran, dirembeskan hormon bahagia dan gembira dengan Al-Quran. Peringkat awal ngantuk, baca muka surat nak tidur, baca ni ngantuk apa semua. Tetapi bila dilatih, lama-lama hormon dirembeskan, membuatkan kita happy dengan Al-Quran. Baca Quran 1 jam pun tak ngantuk, baca Quran 2 jam pun tak rasa boring. Semua itu proses sedang dilalui untuk ubah keadaan otak dan diri kita. Subhanallah, muslimat sekalian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, sebagai kesimpulan, kita berkongsi beberapa amalan. Boleh ya? Amalan untuk kita menghadapi fitnah akhir zaman yang datangnya daripada media sosial. Walaupun tajuk hari ini TikTok je, tetapi ia merangkumi semua. FB, IG, WhatsApp, Telegram. Puan-puan, Telegram bahaya sangat. Saya Telegram pun saya tak tengok. Tapi rupanya Telegram tu, saya baru tahu pun dalam bulan lepas saya baru tahu. Kadang-kadang anak kita kan, dia ada grup Telegram kan. Angguk je lah, angguk. Ada grup Telegram sebab belajar kan. Sebab macam-macam lah sebab ada grup Telegram. Saya ada grup, tapi saya sendiri pun tak pernah tengok grup tu. Ada ramai juga follower yang subscribe Telegram Ustazah Asma Harun, tapi saya tak ada dalam tu. Sebab gini, kalau saya masuk, saya akses banyak dengan media sosial, saya tak sempat nak buat kerja. Sekarang dalam proses untuk buat PhD, ada banyak benda sangat nak buat, jadi saya memang limitkan sangat dengan media sosial. Cuma saya nak bagi tahu, Telegram ni bahaya sangat-sangat. Sebab kalau dia search, contoh ya, dia search, dan saya cuba hari tu, bila saya tahu, saya terus cuba dekat Telegram anak saya, memang keluar. Kalau anak kita search, contoh dia search lucah akan keluar banyak grup yang berkongsi video lucah tanpa tapis. Dan anak kita tekan je, na'udzubillah, bukan anak kita, bila tekan je, dia terus masuk grup tu dan dia dapat akses semua video dalam tu tanpa ada sensor. Kalau dia nak cari apa pun grup, kalau macam Google cari, lepas tu Google tengok gitu je lah. Ini dalam tu, kita tahu Telegram ni, kalau orang yang dah post tahun lepas pun, kalau dia scroll, dia akan dapat akses. Saya ni baru tahu dalam 2 bulan lepas, rupanya Telegram, dia beroperasi dengan cara begitu. Saya balik dengan ketar-ketar, dengan berdebar, saya buka Telegram anak saya. Saya takut anak saya tengok. Sebab dia ada tab yang memang guru wajibkan sebab buku teks semua dalam tu. So, dia tak ada WhatsApp, dia tak ada media sosial lain. Saya tahu dia ada Telegram. Dia kata apa-apa, cikgu akan bagi maklumat Telegram. Saya kata Telegram tak bahaya. Sebab bila saya buka sama ni, saya tengok, okey, grup, semua grup belajar, saya tenang. Tapi rupanya, saya cuba test dengan beberapa keyword, saya lega bila saya tengok history apa semua, tak ada. Tapi tetap berhati-hati, selalu spot check gadget anak. Walaupun atas dasar dia gunakan untuk belajar. Rupanya ramai remaja, ramai lelaki, ramai perempuan, ramai atuk nenek rosak sebab Telegram. Kalau sampai kepada saya, menantu datang mengadu, Ustazah, saya gelilah dengan bapa mertua saya. Baru kahwin, geli dengan bapa mertua. Kenapa? Ada satu malam tu saya dahaga, saya nak pergi minum air. Lepas tu saya turun tangga, saya tengok bapa mertua saya duduk atas sofa dekat bawah, duduk tengok benda-benda yang pornografi, benda-benda lucah. Lepas pada tu saya rasa saya dah tak boleh hormat. Saya tengok muka dia, saya terbayang geli. Tapi Ustazah, dia orang selalu pergi surau Ustazah. Minta maaf ya. Kalaulah begitu, bayangkan kalau orang yang jauh dengan rumah Allah, macam mana nak kawal diri. Kes saya banyak bercerai sebab pornografi. Bila tengok benda lucah, dia minta benda pelik-pelik. Mula tak rasa nikmat dengan pasangan. Mula buat benda tak senonoh. Mula berlaku tumbang mahram. Abang buat adik, adik-beradik buat zina. Pengakuan pada saya banyak. Melalui mesej, melalui call. Masa saya kerja datang agama 10 tahun yang lepas tu, masih ada runding cara. Pengakuan adik-beradik selalu zina siap malam. Mak ayah tak tahu. Sebab apa? Tengok benda ni, tengok melalui telefon. Dua-dua tengok sama-sama. Dua beradik, lelaki perempuan sekolah menengah. Dua-dua sekolah agama. Lepas tu bila tengok, dua-dua terangsang buat zina. Mak ayah nak syak apa adik-beradik kot. Tengah malam, adik masuk bilik kakak, kakak masuk bilik adik. Lepas tu telefon saya nangis-nangis, macam mana nak stop. Saya kata minta dengan mak ayah duduk asrama. Kena berpisah kamu dua. Tak lama dia call balik. Dia cakap mak ayah tak nak duduk asrama. Mak ayah memang suka kami, tak nak kami berpisah. Dia orang kata nanti duduk universiti. Macam mana kami nak buat? Kami tak boleh nak halang. Kami cuba nak berhenti, boleh seminggu, lepas tu buat balik zina tu. Ini suka sama suka. Saya bukan cerita reka dalam rumah Allah.
Hari ni kes-kes macam ni lagi dahsyat. Kalau nak buat dengan luar, akan jadi syakwa sangka nak menipu mak ayah. Tetapi bila dengan adik-beradik, dia tak perlu nak bersembunyi-sembunyi. Sebab mak ayah tak syak. Bayangkan tuan-puan sekalian. Dulu risau anak-anak duduk luar rumah tak balik lambat. Sekarang risau anak kita duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Risau. Kita cakap anak saya okey, tak bergaul bebas. Dia memang suka duduk dalam bilik je. Itu bahaya. Tengok apa? Budak-budak sekarang bijak. Dia pandai clear semua history. Bila kita nak check, semua tak ada. Tapi sekarang ada apps, ibu bapa boleh tengok melalui phone ibu bapa apa yang anak search, apa yang anak tengok, apa anak layari, apa yang anak terlibat. Bahkan kalau anak kita berbalas komen dengan sekian-sekian pun kita boleh tengok. Kena belajar. Cari apps tu. Rujuk. Google kat YouTube. Apa apps parenting yang parent boleh apa? Boleh kuasai, boleh tengok apa yang anak buat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Amalan antaranya kita boleh amalkan zikir Asmaul Husna, nama Allah Ya Mani'. Mim alif nun ain. Mani'. Maksudnya ya Allah yang Maha menghalang. Ya Allah yang Maha mencegah. Mani', mana'a, halang. Mani' itu nama Allah Asmaul Husna. Mani', Allah yang Maha menghalang, Allah yang Maha mencegah. Kalau anak kita ada yang terjerumus ataupun diri kita sendiri, kita tak boleh nak kontrol diri kita. Melihat benda-benda maksiat, benda-benda yang rosak, yang salah ni. Kita zikirlah nama tu terpulang. Kalau saya sarankan 40 kali, tapi saya tak jelaskan kenapa 40 kali, panjang pula ceramah ni nanti. Saya pun dah tak larat. Ulang 40 kali, Ya Mani', Ya Mani', Ya Allah, Ya Mani', Ya Allah yang Maha menghalang, yang Maha mencegah, Ya Allah, Ya Mani'. Ulanglah dalam 40 kali, kemudian kita doalah dengan apa jua doa yang kita nak minta dengan Allah. Ya Allah, tolong halang, tolong cegah, Ya Allah, diriku. Banyak aku buang masa, Ya Allah. Tolong halang, tolong cegah anak-anakku daripada terlibat benda-benda yang tak elok, Ya Allah. Ya Allah, tolong halang, tolong cegah anakku ini. Sebut nama dia. Sekarang sedang ketagihan gadget, Ya Allah. Tak nak belajar, Ya Allah. Tak nak baca Quran, Ya Allah. Semayang pun lambat sebab telefon, Ya Allah. Minta supaya Allah halang, Allah cegah. Allah Maha berkuasa. Hati kita, hati anak-anak, hati suami, semua Allah yang pegang. Boleh jadi Allah takdirkan sekian-sekian. Mungkin anak kita sampai masa rasa tiba-tiba rasa jemu. Tak nak telefon ni, dah ada muak, dah rasa nak muntah ke. Dah rasa sekian-sekian. Sebab doa kita Allah beri pencegahan pada anak tu. Ada yang kita tak naklah sampai tahap macam ni. Kata Ustazah, anak saya berhenti, tapi sebab mata dia dah rosak. Sekarang dia stop terus dah. Mata dah rosak. Sampai doktor kata pembedahan pun dah tak boleh nak baik pulih dah anak. Sebelah mata tu dah buta. Sebelah lagi memang teruk sangat dah. Kesan dia datang tiba-tiba. Tetapi sebenarnya Ustazah, memang saya beri anak saya tengok gadget ni daripada dia kecil. Sekarang dah sekolah rendah. Macam-macam kes lah. Ibu bapa bawa anak menggeletar pun ada. Geletar pada saya. Saya kata kenapa ni? Ustazah, sebenarnya anak saya ni ketagihan tengok benda lucah. Sehari tak tengok, gini-gini. Bila anak kecil dah biasa melepaskan air mani, dia dah ganggu dah sistem seluruh tubuh. Macam-macam. Kalau saya nak cerita pasal impact ni, sebab saya punya cara dulu rumah tangga, datang kes-kes, saya belajar. Saya tanya pakar-pakar sakit puan, saya menuntut ilmu, saya baca-baca, why kesan anak ni jadi macam ni. Tak boleh fokus, dah belajar, perangai dah berubah. Banyak sangat punca sebab ini. Tak tahu dah sekuat mana dah saya nak bagi penekanan. Saya harap ibu bapa, nenek, atuk serius ambil perkara ni. Sebab kalau anak ni rosak, kita akan diheret sama di akhirat kelak. Ingat mudah kita nak jawab, nak bela diri di akhirat kelak. Ya Allah, aku dah didik dah dia sebaik mungkin, Ya Allah, tapi dia ketagih gadget. Siapa yang memulakan? Siapa yang membuka pintu? Siapa yang membuka jalan? Siapa? Kita. Anak tu akan tuntut di akhirat kelak. Umi tak bagi sebab hadiah UPSR cemerlang. Ramai mana saya jumpa cikgu-cikgu yang sedih, pelajar tu cemerlang dulu, tapi sebab ibu bapa janji kalau UPSR cemerlang dapat telefon, dapat ni cemerlang dapat telefon, start tu anak tu rosak. Sebelum tu bijak, fokus belajar, hafal Quran. Ada seorang guru tahfiz ni kata anak ni hafal Quran laju sangat. Tapi ibu bapa janji kalau dapat 10 juzuk, nanti dapat hadiah telefon. Dia dapat hafal 10 juzuk tu dalam tempoh 3-4 bulan saja. Dan ustazah ni cerita pada saya sebab saya hantar anak saya dekat sekolah tahfiz yang sama. Yang setahun boleh habis 30 juzuk. Dia kata cuti sekolah, ibu ni sebab anak berjaya dalam tempoh 3 bulan 4 bulan cepat dapat 10 juzuk. Anak ni semangat, saya ibu apa janji akan berikan telefon. Dan start daripada tu ustazah,
Anak ni dah rosak, tak boleh hafal langsung, dan kami kena berhentikan dia. Sebab perangai dia dah berubah terus kerana gadget. Na'udzubillah min zalik. Zikir yang kedua, nama Allah Asmaul Husna. Saya suka bagi yang mudah-mudah supaya kita mudah menghafal, mudah amal dan istiqamah. Nama Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Dan ku serahkan anakku dalam jagaan, dalam pengawasanmu. Ya Allah yang Mani, yang maha mencegah. Cegahlah, halanglah anakku daripada terlibat perkara-perkara yang merosakkan, perkara maksiat. Ya Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah Ya Mani. Ini contoh, kita boleh buat ayat sendiri. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Yang Muhaimin itu maha mengawasi. Ya Mani yang maha menghalang, yang maha mencegah. Dan ku serahkan suamiku Ya Allah dalam penjagaan, dalam pengawasanmu. Halang dan cegahlah daripada suamiku terjebak sesuatu yang boleh merosakkan Ya Allah. Doa juga untuk diri kita. Doa secara konsisten. Bila anak kita nak pergi sekolah, saya pegang, kalau nak hantar anak sekolah ataupun anak nak pergi asrama, pegang dada anak tu. Letak kat dada anak tu. Contoh nama anak yang duduk asrama 2 orang. Sekarang ni tengah menghabiskan hafazan Al-Quran. Saya pegang kat dada Luqman. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi Luqman Ya Allah. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah diriku Ya Allah dicintai, disayangi dalam hati anakku Luqman dengan rahmatmu Ya Allah, dengan kasih sayangmu Ya Allah. Itu antara doa supaya anak kita ni jadi anak yang taat, anak yang hormat pada kita, terikat hatinya dengan kita. Doa pula anak yang lain, ataupun nak doa umum pun boleh. Kau nak doa untuk suami, Ya Allah, jadikanlah diriku disayangi, dicintai oleh suamiku Ya Allah, dengan rahmatmu. Mesti ikat dengan rahmat Allah, bukan kerana asbab dunia. Masya Allah. Perasan atau tidak, dalam doa yang saya bagi tu ada nama Allah Ya Arhamar Rahimin. Mesti kita doa sebab itu perintah Allah. Walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoa meminta dengan nama-namanya tersebut. Masya Allah. Jadi 3 nama Allah tadi, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Mani, adalah doa yang boleh kita khususkan dengan tajuk kita hari ini, iaitu bahana media sosial bagi umat akhir zaman. Kita tak mampu nak jaga anak kita 24 jam. Tak boleh nak call anak kat asrama tu. Tak boleh nak call anak kat mesti. Mak nak tanya ni, kamu tengok tak benda mengarut tadi dengar ceramah Ustazah? Mak risaulah pula. Kat Telegram, anak kita takkan mengaku kok. Banyak mak mengarut. Ada 10 lebih kurang. Takkan. Anak kita pun akan jawab. Tak adalah mak tak payah risaulah, mak tak payah fikirlah. Tak adalah, orang pandai jaga diri. Tetapi apabila Allah yang mengawasi anak kita, kita tak mampu tengok apa dia buat, Allah akan halang. Allah akan campak rasa bersalah, rasa berdosa dalam hati anak tu. Allah akan berikan dia rasa-rasa yang menyebabkan dia tak boleh berterusan tengok lama-lama benda-benda yang kotor tu. Dia rasa pahit, dia rasa datang ketakutan. Datang Allah beri rasa fikir, kalau aku mati tengok benda ni, apalah nasib aku. Semua itu Allah boleh buat. Tapi doa ibu bapa, doa yang mustajab. Tapi ramai ibu bapa hari ni kurang berdoa untuk anak-anak. Percaya anak-anak, ramai pelajar ni terlibat dengan pelacuran. Ni saya nak, bukan saya nak suruh tuan-puan syak wasang kepada anak, nak sebut realiti. Ini yang mengaku dengan saya ni, pelajar-pelajar daripada universiti. Saya macam mana nak stop, saya dah terikat sekian-sekian, saya dah terlibat gini, balik kampung mak ayah tengok pakai tutup pengaruh kawan, buat maksiat tu sekali dapat bayaran 2,000, terus dapat beli handset baru, dapat bayaran 5,000. Hidup mewah, sekian-sekian, na'udzubillah min zalik. Tapi doa seorang ibu, doa yang mustajab. Doa selalu, sebut nama anak, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini nak beri pelajaran ya? Ke dah gerak daripada tadi? Bila saya nampak tabung, muslimat sekalian, sejauh ini orang Allah bawa kita ke rumahnya. Sebelum balik, jangan tinggalkan rumah Allah ini tanpa meninggalkan bukti cinta. Nabi SAW bersabda, Al-sadaqatun burhanu, sedekah adalah bukti. Bukti kamu mencintai Allah, bukti kamu mencintai Rasulullah, bukti kamu mencintai agama Allah melalui sedekah. Jadi janganlah kita pulang dan tinggalkan rumah Allah ini, melainkan kita berikan sedekah ke rumah Allah ini, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu. Mohon maaf salah dan silap.